Sepatutnya DOJ ke Jabatan Peguam Negara Malaysia ke bekerjasama dengan anak ikan untuk menangkap jerung. Tetapi sekarang terbalik. DOJ bekerjasama dengan Jolo untuk menangkap orang macam Roger Ng yang hanya menerima 35 juta US dollar. Dan saksi yang membantu untuk mengenakan Roger Ng ialah Tim Lesnar. Tim Lesnar menerima lebih 2 kali ganda daripada apa yang diterima oleh Jolo. Dia terima 75 juta US dollar. Jadi siapa boleh terima benda ni? Kalau pergi mana-mana mahkamah, mana-mana dunia sekalipun, mana-mana negara sekalipun, mereka akan cakap there is something wrong. Kenapa keluarga Zeti sehingga hari ini tidak dihadapkan ke muka pengadilan? Sedangkan dia membantu meluluskan duit ini dibawa masuk ke Malaysia. Baik duit daripada sumbangan Arab Saudi dan juga kerabat diraja Arab Saudi. Dia yang meluluskan, dia yang memeriksa sama ada duit ini datang daripada sumber haram ataupun tidak, ada aktiviti jenayah ke, ada money laundering ke ataupun sebagainya. Dia yang meluluskan. Dan dia melalui suami dan anaknya, Governor Bank Negara Zeti Akhtar Aziz, melalui Taufik Aiman dan anaknya Aziz Taufik telah menerima 715 juta. Dan SPRM mengesahkan perkara ini malah 64 juta daripada baki, daripada akaun yang dibekukan di Singapura telah dibawa balik oleh SPRM ke negara kita. Maknanya wujud. Kenapa tidak ada pendakwaan sehingga hari ini? Begitu juga dengan Nur Muhammad Yaakob. Dia yang diarahkan oleh Datuk Seri Najib untuk menyediakan kertas kabinet. Kertas kabinet sama ada SRC International ini ada projek yang viable ataupun tidak untuk meminjam duit daripada Kuok sebanyak 4 bilion. Rupa-rupanya dia juga dibayar oleh Jolo 85 juta ringgit. Maknanya ada something fishy, ada monster. Bukan something fishy. This is a great conspiration. Ada monster belakang Jolo semua. Ya. Kita pun tahu bapa Jolo adalah orang yang paling rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Orang yang dikayakan oleh Tun Dr. Mahathir dengan projek-projek pembinaan pelabuhan di Sarawak. So kita pun tahu hubungan baik Zeti dengan Tun Dr. Mahathir. Kita tahu hubungan baik Nur Muhammad Yaakob yang juga merupakan menteri di zaman Tun Dr. Mahathir. So ini semua menjadi persoalan. Nik Faisal yang memasukkan duit ke dalam akaun Datuk Seri Najib, dia pun sendiri dalam kenyataan dia kepada SPRM mengatakan Datuk Seri Najib tak terlibat. Tapi kenapa kenyataan beliau tidak digunakan di dalam mahkamah? Dan yang paling pelik sekali, dapatan baru yang ditemui oleh pihak peguam Datuk Seri Najib, bukan duit SRC yang masuk akaun Datuk Seri Najib, tetapi duit yang dipinjam oleh Putra Perdana Development daripada Maybank sebanyak 140 juta. Dan pegawai Maybank mengesahkan, Nazlan tahu tentang pinjaman tersebut. Duit ini yang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib 42 juta dan kemudian ditransferkan ke dalam akaun SRC International 2 kali, 27 juta dan 5 juta. Tanpa pengetahuan Datuk Seri Najib. Tanpa pengetahuan Datuk Seri Najib. Pertuduhan itu sendiri pun dah rosak dah. Pertuduhan Datuk Seri Najib menerima sogokan 3 tahun lebih selepas dia meluluskan, kabinet meluluskan pinjaman Kuok kepada SRC. Dah 3 tahun baru dapat. Dah 3 tahun baru dapat. Itu pun pelik juga, betul tak? Baru terima rasuah. Tetapi hari ini terbukti duit itu bukan duit SRC, duit daripada Putra Perdana Development yang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib, dan kemudian dari akaun Datuk Seri Najib masuk kepada SRC. Jadi macam mana kita nak berpuas hati bila terlalu banyak misteri-misteri yang tidak dapat dirungkaikan? Itu sebab penting untuk kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri menyegerakan penubuhan apa yang dipanggil sebagai Royal Commission of Inquiry
untuk menyiasat semua dakwaan-dakwaan terhadap salah laku oleh Tommy Thomas. Salah laku yang didedahkan oleh Tommy Thomas berhubung dengan campur tangan pihak eksekutif, campur tangan Tun Dr. Mahathir, Lim Guan Eng dalam sistem kehakiman, dalam sistem perundangan kita di Jabatan Peguam Negara dan sebagainya. Kita kena tinggal yang itu. Okey. Berbalik kepada UMNO sendiri sekarang ni. Ya. Bagaimana Datuk melihat pimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengemudi UMNO setakat ini? Pertama kita kena faham Datuk Seri Zahid adalah Presiden UMNO yang telah dipilih oleh akar umbi. Dan apa juga yang cuba dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjejaskan kredibiliti beliau. Bagi saya setakat ini beliau adalah orang yang telah proven, telah terbukti, cuba ditundukkan oleh Tun Dr. Mahathir, cuba ditundukkan oleh Muhyiddin Yassin, tetapi beliau tidak tunduk. Beliau tidak tunduk. Kita lihat Tun Dr. Mahathir meminta supaya beliau membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu. Kalau beliau membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu, tidak ada 87 pertuduhan ke atas diri beliau. Beliau akan jadi seorang insan yang suci bersih, macam pemimpin UMNO lain yang tidak didakwa. Itu sebab kena faham. Orang macam Mas Ermiati, selepas dia lompat parti, dia tidak didakwa sebab sedangkan nama dia disebut bersama dengan Datuk Seri Ahmad Maslan, bersama dengan Syarif Samad. Orang macam Khairi Jamaluddin, dia juga menerima 10 juta daripada duit 1MDB untuk melaksanakan apa yang dipanggil sebagai BN Youth Job Fair. Kita juga melihat bahawa Mustafa Muhammad, dia menerima juga dana daripada yang dikatakan daripada 1MDB. Maknanya dana yang Datuk Seri Najib percaya duit ini adalah daripada sumbangan Pak Arab ni, yang kemudiannya selepas disiasat didapati ianya kononnya bukan daripada Pak Arab, tetapi ialah sebahagian daripada duit yang 1MDB laburkan kepada Petro Saudi. Mustafa Muhammad juga menerima. Tetapi bila dia dah melompat meninggalkan UMNO, kemudian jadi bebas kejap, dia tidak disenaraikan. Jadi benda-benda macam ni yang menyebabkan kita yakin bahawa apa yang berlaku ke atas Datuk Seri Najib, Datuk Zahid adalah selective prosecution. Begitu juga kes Datuk Seri Zahid di Shah Alam. Dia menerima dana daripada UKSB, dianggap sebagai rasuah. Tetapi bila Hishamuddin Tun Hussein, Khairi Jamaluddin, Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad menerima daripada orang yang sama, ianya dikira sebagai dana politik. Jadi di mana letaknya keadilan? Kita tidak boleh ada dua set undang-undang untuk dua kumpulan manusia yang berbeza. Untuk orang yang tunduk pada Mahathir, dia dianggap sebagai dana politik. Bila orang yang menentang Mahathir, menentang Muhyiddin, ianya dianggap sebagai rasuah. Jadi inilah yang saya panggil sebagai law of the jungle. Cuba kita minta supaya mana-mana hakim dalam negara ni boleh terangkan bahawa apa yang dilakukan oleh Jabatan Peguam Negara di bawah pimpinan Tommy Thomas khususnya adalah sesuatu yang adil dan saksama. Kalau mereka boleh jawab ni, kita boleh terima. Kita boleh berpuas hati dengan apa yang berlaku kepada kepimpinan UMNO. Tapi kita pun tahu ada kepimpinan kita tidak didakwa kerana mereka antara yang berunding dengan Tun Dr. Mahathir. Kita pun tahu. Bukan kita tak tahu. Itu sebab pemikiran ahli-ahli UMNO ni perlu dibetulkan. Pemikiran rakyat perlu dibetulkan. Orang yang tidak didakwa bukan bermakna mereka bersih. Orang yang didakwa bukan bermakna mereka kotor. Kerana kita sendiri melihat bagaimana dalam kes Datuk Zahid. Beliau bila dituduh, kita bangkit. Kenapa
Datasonic dan juga MyEG yang kononnya memberikan rasuah kepada Datuk Seri Najib, sedangkan dia beri sumbangan kepada Datuk Seri Najib, kepada Datuk Seri Zahid. Kenapa mereka tidak didakwa? Seperti mana Pang Lee Kun didakwa bila dia menyogok Lim Guo Eng dengan sebuah banglo. Orang terima je kena. Pada ketika itu SPRM mengeluarkan kenyataan, SPRM zaman Latifah Koya mengeluarkan kenyataan bahawa kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Ini tak pernah berlaku dalam mana-mana negara dalam dunia. Dia boleh dakwa dulu, siasat kemudian.